Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati. Mungkin kita pernah mendengar kenyataan-kenyataan balu kepada bekas Menteri Keuangan Tun Daim Zainuddin, yaitu Naimah, yang kita dapat lihat tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Confirm lah pasal berkaitan dengan penyitaan harta, berkaitan dengan siasatan SPRM terhadap keluarga arwah Tun Daim Zainuddin. Jadi pada akhirnya Naimah Abdul Khalid dalam satu kenyataan desak IPCC buka kes kerana polis gagal siasat Anwar. Saudara-saudara, sebelum kita terus kepada isu kita, saya perkenalkan kepada Anda, ini adalah produk Transfer Factor. Produk ini sangat-sangat bagus, recommended seluruh dunia. Produk saintis, produk daripada For Life Research. Jadi kelebihan utama produk Transfer Factor ini adalah untuk meningkatkan, mendidik imun badan kita sehingga menjadi bijaksana, sehingga menjadi mempunyai kekuatan sehingga 437% imun badan kita mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Lebih-lebih lagi pada zaman moden kini yang kita tahu banyak jenis penyakit yang baru. Tapi penyakit yang biasa kita dengar, gout, kencing manis, darah tinggi, kolesterol, penyakit melibatkan jantung, melibatkan perut, dan macam-macam penyakit. Nah, dengan kekuatan imun badan kita, dengan pengambilan transfer factor ini, mampu meningkatkan kekuatan imun badan kita dan bolehlah melawan pelbagai jenis penyakit. Oke, baik saudara-saudara, sebelum kita teruskan kepada isu kita yang paling panas hari ini, balu kepada bekas Menteri Keuangan Daim Zainuddin menggesa Suruhanjaya bebas tata kelakuan polis, menyiasat pihak polis atas dakwaan gagal bertindak terhadap aduannya ke atas PM. Menurut Naimah Abdul Khalid, dia telah membuat laporan polis tahun lalu terhadap Anwar kerana didakwa menyalahgunakan kuasa dengan mengarahkan SPRM menyiasat Daim, bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad, serta anak-anak Mahathir. Tindakan itu dibuat susulan laporan Bloomberg bertarikh 26 September 2024 mendedahkan dakwaan campur tangan politik dalam operasi SPRM. Artikel tersebut memetik sumber yang mendakwa Anwar mengarahkan Azam Baki, Ketua Pesuruhjaya SPRM, supaya tidak menyiasat Farhas Wafa Salvador Rizal Mubarak berhubung pembelian saham dalam syarikat high-tech Padu. Jadi saya tidak mau cakap banyaklah tentang isu ini, tetapi adakah ini boleh membuat ataupun ini permulaannya kejatuhan kepada Anwar Ibrahim sekiranya perkara ini menjadi lebih serius. Sebab mana-mana Perdana Menteri sekiranya dapat dibuktikan terlibat dengan salah laku, terlibat dengan penyalahgunaan kuasa, kita boleh tengoklah apa yang terjadi kepada beberapa bekas Perdana Menteri kita sebelum ini. Jadi saudara-saudara, kalaulah ini akan menjadikan satu permulaannya kejatuhan Anwar, ini pasti satu berita duka cita untuk penyokong Anwar. Jadi macam mana nak berhadapan pada PR16? Sekiranya dengan hal ini saja pun Anwar boleh kalah. Jadi itulah kita nantikan saja apa sebenarnya yang berlaku. Kepada penyokong-penyokong Anwar, sudah pasti mereka tahu apa yang Anwar lakukan. Sudah pasti mereka bersedia dengan apa keputusan daripada Perdana Menteri selepas ini. Dan kita dapat lihat Naimah, kita dapat lihat beliau ingin mencabar kedudukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tuan-tuan dan puan, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, mungkin ada di kalangan Anda yang menonton video ini adalah penyokong kepada Najib Razak. Mungkin juga di kalangan Anda bukan penyokong Najib Razak, tetapi memang pernah menjadi salah satu rakyat yang dipimpin
di bawah pemerintahan Perdana Menteri, yaitu Najib Razak, pada ketika beliau memegang jawatan sebagai Perdana Menteri. Jadi, berkaitan dengan keputusan terkini Najib dibebaskan atau tidak, adalah antara persoalan yang dinantikan oleh seluruh Malaysia. Oke, sebelum kita teruskan kepada isu kita hari ini, di sini ada beberapa jenis produk for life transfer factor yang saya kongsikan kepada Anda. Antara kelebihan utama produk ini, transfer factor, adalah mendidik imun badan kita menjadi bijaksana. Bila menjadi bijaksana, imun badan kita boleh melawan pelbagai jenis penyakit. Meningkatkan kekuatan imun badan sehingga 437%. Dengan kekuatan ini, saudara-saudara, pelbagai jenis penyakit yang kita boleh cegah. Bahkan paling penting kepada siapa-siapa pun yang mengalami sakit penyakit, kencing manis, gout, darah tinggi, kolesterol, dan macam-macam lagi penyakit yang ada di dunia ini. Dengan pengambilan transfer factor ini, Anda boleh sembuh dengan kekuatan imun badan. Transfer factor ini bukan obat, bukan juga menyembuhkan penyakit tersebut, tetapi transfer factor mendidik imun badan kita, meningkatkan kekuatan imun badan kita sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Sekiranya Anda mempunyai pertanyaan, Anda boleh call, boleh PM di nomor yang tertera. Saudara-saudara, ada satu keputusan terkini. Mungkin kepada penyokong Najib, kalau bolehlah nak Najib dibebaskan sekarang juga. Nak Najib bebas esok tahun ini. Memang begitulah sebab mereka nak Najib bebas. Manakala kepada penggemar-penggemar politik juga meminati adakah Najib akan dibebaskan masa terdekat ini. Saudara-saudara, ada satu keputusan mahkamah. Benar Najib hadir prosiding rayuan berkaitan titah tambahan. Mahkamah Persekutuan membenarkan permohonan Datuk Seri Najib untuk menghadiri prosiding pendengaran rayuan yang difailkan oleh Peguam Negara berhubung dakwaan kewujudan dokumen tambahan yang didakwa membolehkan beliau menjalani baki hukuman penjara secara tahanan di rumah. Panel 3 hakim yang diketuai oleh Hakim Besar Malaya Tan Sri Hasna Muhammad Hashim bersama hakim-hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Zabaria Muhammad Yusof dan Datuk Hanifah Fariqullah membenarkan permohonan tersebut serta mengeluarkan perintah mengemukakan tahanan ataupun order to produce bagi membolehkan kehadiran Najib pada prosiding pendengaran yang dijadwalkan berlangsung pada Julai ini. Permohonan itu dikemukakan Peguam Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah yang mewakili Najib dan tidak dibantah oleh Peguam Persekutuan Aina Sherina Saiful Amin yang mewakili Peguam Negara. Mahkamah Persekutuan sebelum ini menetapkan 1 dan 2 Julai bagi mendengar rayuan Peguam Negara terhadap keputusan Mahkamah Rayuan yang membenarkan Najib memulakan semakan kehakiman berhubung dakwaan dokumen berkenaan. Pada 6 Januari lepas, melalui keputusan majoriti 2-1, Mahkamah Rayuan telah mengembalikan kes berkaitan dakwaan Najib mengenai kewujudan dokumen tambahan yang dikatakan membenarkannya menjalani baki hukuman penjara 6 tahun di bawah tahanan rumah ke Mahkamah Tinggi untuk didengar berdasarkan merit case. Jadi saudara-saudara, kita nantikan saja apa keputusan terkini selepas ini.